A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat sepanjang menempuh Madrasah Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. InsyaAllah pada kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tajuk berkaitan dengan perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di antara perkara sunat ketika berpuasa ialah pertama, bersegera berbuka puasa. Bermaknanya apabila masuk sahaja waktu berbuka, jangan kita bertangguh lagi, tetapi janganlah kita makan terlalu banyak. Kita makan yang sunat. Kita mulakan makan makanan yang manis seperti tamar, kurma. Itu adalah salah satu perkara-perkara sunat. Kemudian yang keduanya, kita melambatkan bersahur. Sahur sebenarnya sunat dilambatkan, tapi jangan awal sangat. Ada juga setengah orang yang bersahur pada jam 2 pagi, pada jam 3 pagi. Kita hendak ambil keberkatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, tasakharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berkat itu maknanya melambatkan waktu sahur, tapi janganlah sampai masuk waktu solat subuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksudnya melambatkan sahur itu ialah sunat. Kemudian, apa lagi perkara-perkara sunat ketika kita berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan? Seterusnya ialah menjauhi daripada perkataan yang kotor-kotor, perkataan yang buruk-buruk atau perkataan yang tidak baiklah. Pada bulan Ramadan, yang kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairal aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tidak, tak nak berkata, hendaklah dia aw liyasmut, dia diam sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jaga lidah kita ketika kita berada pada bulan Ramadan. Kita hendak mengumpul pahala sebanyaknya. Sebab Madrasah Ramadan ini adalah tempat kita untuk mengumpul pahala. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tidak, hendaklah dia aula yasmu, diam sahaja. Okay. Kemudian di antara perkara sunat lagi, amalan yang tidak ada pada bulan lain, iaitu solat sunat tarawih. Jangan kita tinggalkan solat sunat tarawih. Kalau mampu kita buat 20, kita buat 20. Kalau mampu kita buat 8, kita buat 8. Itu pun dah paling terbaik dah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ambillah peluang ini. Sebab solat tarawih tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Tarawih ni hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Fadilat dan kelebihannya sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar. Jangan kita tinggalkan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita mengumpul pahala yang perlu kita kumpulkan, insya-Allah. Seterusnya, tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita solat saja solat tarawih, tapi solat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita tak buat. Itu pun tak kena juga tuan. Yang kita tahu, solat tarawih ni ialah salah satu sunat sahaja, iaitu sunat tarawih. Sebagai salah satu sunat sahaja. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa lagi perkara-perkara sunat ketika berpuasa ini? Kita banyakkan berdoa dan berzikir. Dan ingat nama Allah, banyakkan juga zikir, iaitu yang kita boleh amalkan. Contohnya tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, istighfar dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang kita kena lazimkan ketika kita berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amalan sunat lain
apa yang biasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, iaitu tadarrus Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini, okey, saya pun mengajak kepada semua sekali yang mendengar pada hari ini, tolonglah baca Al-Quran. Jangan tidak bacalah sepanjang bulan Ramadan. Sebab Al-Quran ni adalah salah satu syafaat. Dia akan juga membantu kita menjadi peguam bela ketika kita di alam kubur nanti. Di akhirat juga bimbang. Bukan apa, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ni takut menjadi pendakwa kepada kita. Bacalah Al-Quran walaupun tidak banyak. Tetapi jangan kita sekali tinggalkan. Cuba istiqomah pada Al-Quran, terutamanya pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, amalan sunat yang lain ada pada bulan Ramadan ialah i'tikaf di dalam masjid. Lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Yang biasa kita lakukan ialah qiyamul lail dan sebagainya. Seterusnya ialah memperbanyakkan sedekah. Sedekah ni sangat hebat dan luar biasa, terutamanya pada bulan Ramadan. Lagi Allah Ta'ala melipat kali ganjaran pada bulan-bulan ini. Pun sedekah juga, tapi bulan Ramadan ni kita gandakan sedekah kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan gandakan lagi pahala dan nikmat dan sebagainya, InsyaAllah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, amalan lain ialah menjamu orang yang berpuasa. Sebagai contoh, pada bulan puasa ini kita bertukar-tukar hidangan, bertukar-tukar makanan, hantar makanan ke masjid. Itu pun salah satu contoh untuk kita membanyakkan pahala kita kepada Allah, insya-Allah. Berbuka dan sebagainya. Okay, dan di antaranya lagi tuan-tuan dan puan-puan ialah sebelum kita berbuka, kita berdoalah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, dan doa selepas makan. Okey, itu adalah salah satu amalan-amalan sunat yang kita perlu lakukan. Mudah-mudahan apa yang perlakuan kita pada bulan Ramadan itu Allah terima dan mendapat ganjaran yang setimpal dengan usaha kecil kita. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, dan itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan pada hari ini berkenaan dengan perkara-perkara sunat ketika kita berpuasa. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.